Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Saya doakan semoga kalian sihat walafiat walau di mana pun kalian berada. Hari ini 5 Jun 2020 bersamaan dengan 13 Syawal 1441 Hijrah. Okey, hari ini pada sekitar jam 3 petang tadi waktu Malaysia, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin telah pun membuat kenyataan media mengumumkan pelanjana semula ekonomi negara ataupun dipanggil penjana bagi membantu dan juga telah menggariskan beberapa bantuan kerajaan yang akan diberikan pada sektor-sektor yang telah dinyatakan dalam ucapan tersebut. Anda boleh Google ucapan ini teks penuh dan anda boleh lihat sendiri apa dan bagaimana rancangan tersebut akan dibuat oleh kerajaan nanti. Saya tidak mahu ulas panjang sebab saya rasa kebanyakan daripada kita nanti akan menantikan juga bagaimana pelaksanaan tersebut lah, yang banyak memberi manfaat kepada seluruh rakyat lah. Tetapi kita boleh ambil indication ini sebagai satu petanda bahawa Malaysia kini sedang bersedia untuk restart semula ataupun memulakan balik ekonomi dan juga industri seperti mana sebelum PKP. Walau bagaimanapun dengan SOP dan juga dengan norma baru. Dan kita boleh baca balik, kita boleh rujuk balik beberapa soal jawab daripada Datuk Ismail Sabri sendiri pun dan juga daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Mereka sedang mengeluarkan, memperhalusi SOP bagi setiap industri supaya industri ini dapat bermula semula selewat-lewatnya ataupun mungkin seawal-awalnya bulan Julai nanti. Kita melihat di sini walaupun masih ada kes baru dilaporkan, namun kerajaan sudah mula menunjukkan kita akan bermula. Kenapa kerajaan ambil langkah-langkah ini, kita kena faham. Kadar pengangguran jangka meningkat. AirAsia bahawa mereka akan mengurangkan pekerja. Beberapa syarikat gergasi mula mempertimbangkan untuk memotong gaji dan membuat downsizing. Jadi itu akan memberi kesan sedikit sebanyak kepada ekonomi rakyat secara seluruhnya lah. Jadi apa yang kerajaan buat hari ini adalah untuk memastikan apabila kita restart balik nation dan negara kita akan berada dalam keadaan yang lebih baik. Kita ada peluang yang lebih kurang sama rata untuk semua. Dan mudah-mudahan kita dapat memastikan negara kita tidak berada dalam keadaan yang teruk seperti mana kita pernah lalui sebelum-sebelum ni. Walaupun ini adalah pandemik pertama di dunia moden yang begitu memberi kesan pada seluruh negara. Namun begitu suka cerita kita ingat bahawa mana-mana negara yang berjaya mengekang dan keluar daripada pandemik ini secepat mungkin, maka negara tersebut akan mendahului negara-negara lain dalam bidang ekonomi, akan juga mendahului kekuatan kewangan dan sebagainya berbanding dengan negara yang masih lagi terkesan dengan pandemik lah. Dan jadi penting Malaysia untuk terus macam sekarang ni kita memastikan kes-kes baru dapat dikawal sepenuhnya. Dan walaupun kita tengok seperti semalam pun dan hari ini pun kita jangkakan kes akan meningkat, kita berjaya juga mengekang penularan di kalangan warga negara. Yang berlaku pun kebanyakannya bukan warga negara dan berada di depoh. Dan kita berjaya mengurangkan, mempertahankan kosong ataupun sifar kes kematian untuk banyak hari jugalah sorry. Jadi itu satu petanda yang bagus untuk negara kita. Okey, kita kena ingat macam mana pula dengan negara jiran. Kalau Malaysia boleh restart, itu tak bermaksud kita akan mendahului secara baik. Itu bukan satu petanda yang baik. Kita kena tengok juga keadaan sekeliling negara-negara ASEAN yang lain macam mana. Dan kita kena tengok juga negara yang kita memang ada kebergantungan yang tinggi, China contohnya sekarang ni. Jadi macam mana dengan mereka? Negara China memang tunjuk mereka dah boleh survive dah pun. Dia dah tunjuk dah yang dia orang boleh
tanpa gantung harap pada US pun dah boleh keluar sepenuhnya sekarang ni kan. Kecuali Korea dengan Jepun yang masih lagi nampak agak ni lah. Walau bagaimanapun kita doakan negara tersebut pun boleh jugalah jadi sekukuh China. Tapi kalau di negara-negara yang dekat dengan kita, Singapura contohnya dan Indonesia, bagaimana? So untuk negara Indonesia, oleh kerana mereka tidak melaksanakan perintah kawalan pergerakan seperti kita, mereka ada PSBB yang mana lebih memberi kelonggaran, maka keadaan ekonomi rakyat yang paling bawah sekalipun tidak terlalu terjejas. Aktiviti perniagaan masih berjalan dengan biasa kan. Mungkin itu juga yang trigger Indonesia terserah sebelum ni kan, yang menunjukkan bahawa rakyat seperti seolah-olah tidak peduli. Tidak benar. Rakyat Indonesia peduli dengan apa yang berlaku. Cuma mereka terpaksa, kerana itulah sumber pendapatan dan itulah sebilangan besar rakyat Indonesia yang terpaksa bergantung harap kepada aktiviti harian. Kita harus puji, walaupun dalam keadaan begitu sekalipun, kita harus puji Indonesia kerana Indonesia mencatatkan kes yang agak rendah bagi negara yang ada kepadatan penduduk yang tinggi. Okey, 5 negara yang ada rakyat paling ramai di dunia: China, India, Amerika Syarikat, Indonesia nombor 4 dan juga Pakistan nombor 5. Indonesia adalah negara terendah daripada semua 5 negara ini yang mencatatkan kes positif dan yang mencatatkan kematian. Kalau kita bandingkan dengan Amerika, memang jauh lah. Kalau kita bandingkan dengan Pakistan yang berada di nombor 5, yang kurang cuma 30 juta rakyat berbanding dengan Indonesia. Namun begitu, kes positif di Pakistan adalah 3 kali ganda berbanding Indonesia. Malah kes kematian di Pakistan juga lebih tinggi daripada Indonesia. Maknanya Indonesia masih lagi dapat menjaga dan mengawal segala langkah yang mereka ambil pada waktu ini, masih lagi valid dan masih lagi berkesan, efektif. Jadi kita berharap semoga apabila Malaysia telah mengambil langkah untuk menjana ekonomi secara, orang kata, selepas ni kita akan fokus lebih kepada 100% lah. Sebelum ni Malaysia ambil langkah 40% untuk kita accelerate ekonomi, 70% dalam 2 minggu lepas, sebulan lepas, dan sekarang ni kita nak cuba 100%. Sektor-sektor dibuka semula. Maka kita berharap sokongan di kalangan negara-negara jiran ASEAN kita ni akan membantu dan mengukuhkan ekonomi ASEAN lah. Dan kenapa? Sebab ekonomi dia tak boleh hanya stand alone. Dan juga keupayaan negara tersebut untuk benar-benar menjadi boom perlu sokongan keliling. Jadi dalam waktu ini negara-negara barat masih lagi, orang kata, dalam tempoh pemulihan. Amerika contohnya masih lagi bergelut dengan kematian yang begitu ramai, 100,000 lebih. Negara-negara barat pun masih lagi bergelut. Jadi eloklah kesempatan yang diambil sekarang ni untuk negara-negara ASEAN kukuhkan keadaan kita punya base dan kita boleh accelerate. Sebab China akan pergi dulu, takkan tunggu kita. Jadi kita kena ikut rentak supaya kita tak ketinggalan. So mudah-mudahan apa yang kita cuba buat sekarang ni, apa yang kerajaan Malaysia cuba buat dan apa yang pemerintah Indonesia dah buat hari ni cukup baik, dan kita doakan semoga ia berjaya. Dan sebagai rakyat yang prihatin dan bertanggungjawab, kita kena ikut apa yang pemerintah suruh. Kalau di Indonesia dah ada SOP masing-masing, di Malaysia pun begitu. Jadi kita kekalkan sebegitu supaya kita akan terus berada dalam keadaan yang baik, insya-Allah. So kita doakan sama-sama semoga keadaan ini tak berpanjangan, insya-Allah. Baik, itu saja daripada saya ringkas hari ini. Terima kasih kerana menonton. Salam kasih sayang daripada saya, Malaysia ke Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana menonton video ini. Anda boleh tekan button subscribe di sini dan anda boleh tonton video seterusnya di sini. So jumpa anda di video seterusnya.